Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma himna rushdina wa'idna min syarri nafsina rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahmah. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah. Pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini. Sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahanlah Allah Taala akan membimbing hati-hati kita dengan taufik dan hidayah. Seterusnya Allah Taala menerangi jalan kehidupan ini dengan cahaya ilmu, dan mudah-mudahan pengajian kita pada pagi ini akan menjadi petunjuk dan menjadi hidayah daripada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meredai apa yang kita lakukan di dunia ini sebelum kita kembali kepada Allah di hari akhirat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah untuk hari ini kita akan sambung lagi, iaitu tafsir dan tadabbur kita pada surah Yusuf alaihissalam. Dan kemungkinan besar insya-Allah kita akan habislah pada pagi ini surah Yusuf. Sebab di penghujung-penghujung ni ayat dia lebih ringkas dan dia lebih kepada penutupan, conclusion kepada keseluruhan surah Yusuf yang kita dah bincang, tak silap saya hampir 2 bulan ataupun 3 bulan. Ya, kita dah berbincang tentang surah Yusuf alaihissalam. Baik, pada minggu yang lalu kita berhenti pada ayat yang ke-84. Okay, kita berhenti pada ayat yang ke-84. Kita tengok sikit pada ayat yang ke-83 yang mana Allah Ta'ala menyebutkan setelah abang-abang Nabi Yusuf alaihissalam, iaitu seramai 9 orang, ya, terkecuali 3 orang tuan-tuan, iaitu abang yang sulung Yusuf alaihissalam dan adik yang bongsu iaitu Bunyamin, ini tak pulang. Mereka tiga-tiga berada di Mesir dengan cerita-cerita yang tersendiri. Maka kembalilah 9 orang adik-beradik ni, abang-abang Nabi Yusuf, pulang ke Palestin dan memaklumkan kepada ayahnya Nabi Yaqub alaihissalam. Berceritalah mereka tentang abang yang sulung tak pulang kerana sekian-sekian perkara dan adik yang bongsu tak pulang kerana sekian-sekian perkara lah. Yang kita dah bincang pada kesempatan yang lalu. Maka Nabi Yaqub pun menjawab. Maka Yaqub menjawab, bal sawwalat lakum anfusukum amra. Kata Nabi Yaqub alaihissalam setelah dengar cerita panjang daripada anak-anaknya, maka dia kata apa? Bal sawwalat lakum anfusukum amra. Hanya kamu sahaja yang tahu apa yang kamu buat. Hanya kamu yang tahu, kamu sendiri yang tahu apa yang baik yang kamu buat. Digunakan kalimah positif dekat sini adalah merujuk yang mana Nabi Yaqub ni merasakan ada perkara di sebaliknya. Okay, kalau ikutkan ayat dia, kamu sendiri yang tahu perbuatan ini adalah perbuatan yang buruk. Seolah-olah macam tu ayatnya tuan-tuan. Kamu sendiri yang tahu ini adalah perbuatan yang buruk. Tapi Nabi Yaqub kata, kamu sendiri yang tahu ini adalah perkara yang baik. Kamu je yang tahu. Baik ataupun buruk tu, itu kamu yang tahu. Okay. Fasabrun jamil. Maka Nabi Yaqub ulangi lagi sekali. Dia kata apa? Dan maka sebaik-baik itu adalah kesabaran kepadaku. Aku akan sabar dengan sebaik-baik kesabaran. Kalimah ini, fasabrun jamil ni dah diulang pada kesempatan yang awal dahulu ketika mana abang-abang Nabi Yusuf alaihissalam maklumkan kepada Nabi Yaqub, iaitu adiknya yang bernama Yusuf telah dimakan oleh serigala. Sama juga, Yaqub akan kata fasabrun jamil, aku sebaik-baik sabar. Dan ingatan ini adalah pengajaran pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ibu-ibu ayah perhatikan, sebenarnya kisah Yusuf ini adalah seakan-akan macam kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Masa Nabi Yusuf kecil, dia cerita pada ayah dia nampak ada 12 bintang, termasuk matahari dan bulan menyembah dia, sujud kepada dia. Maka kata Nabi Yaqub, jangan cerita pada abang-abang kamu, nanti akan adanya syaitan sebagai musuh kepada kamu. Mimpi kepada Yusuf itu adalah seperti mana nubuah kepada Nabi SAW. Yusuf didatangi takwil mimpi. Didatangi mimpi, maka Yaqub kata jangan cerita. Biarkan, nanti abang kamu cemburu. Dia akan buat apa-apa pada kamu. Nabi SAW, mimpi Yusuf itu seperti nubuah kenabian kepada Nabi SAW. Bezanya, Nabi kena cerita. Bila Nabi SAW cerita, maka berlakulah ancaman daripada kalangan Quraisy. Quraisy ini adalah kalangan daripada keluarga Nabi. Kalau ibu-ibu ayah perhatikan, salah silah keturunan Nabi ni, Quraisy ni dia datang daripada Qusay bin Kilab. Daripada Qusay bin Kilab ni lahirlah ramai anak dia. Asad ada, Hashim ada, sebelum tu Hashim ada, Asad ada, Makhzum ada dan beberapa yang lain. Dan semua ini adalah keturunan Quraisy. Khalid bin Al-Walid datang daripada Bani Makhzum. Abu Jahal datang daripada Bani Makhzum. Nabi SAW datang daripada Bani Hashim. Ini semua keturunan yang sama. Jadi seperti mana yang berlaku kepada Yusuf AS, bertelagah di antara adik-beradik dia nak mengancam dia, macam itulah dengan Nabi SAW, iaitu diancam oleh Quraisy untuk mengapa-apakan Nabi SAW. Sedangkan kalau kita fikir logik, yang mereka nak bunuh Nabi ni, Nabi SAW ni, ini adalah keturunan dia ni. Sedangkan mereka ni adalah orang bangsa yang sangat taksub kepada kabilah. Tapi mereka sendiri yang nak membunuh anak beranak daripada kabilah mereka. Sama cerita dengan Nabi Yusuf AS. Jadi Allah pesan pada Nabi SAW, fasabrun jamil. Pesanan itu dilakukan oleh Nabi Yaqub. Sebab apa? Setiap kali kamu sabar, mesti ada kebaikan. Seperti mana awal dahulu, sabar ada kebaikan. Penghujung ni, sabarnya Yaqub ada kebaikan. Yang itu yang Allah Ta'ala nak tekankan. Sebab itu nanti ibu-ibu perhatikan, dialog yang disebutkan oleh Nabi Yusuf ini, dialog itulah yang Nabi SAW sebut pada pembukaan kota Mekah. Okay, sebab cerita Yusuf ni sangat memberi kesan kepada Nabi SAW. Okey, mungkin kita sebab kita tengok teks ini dalam bahasa Arab, kita tak rasa. Mungkin sebahagian kita rasa, sebahagian kita mungkin rasa macam jauh. Tapi percayalah, contohlah semisal macam kita tengok satu filem ataupun kita baca satu novel. Kadang-kadang cerita tu seakan-akan kita dan dia sangat melekat di fikiran kita. Kita nampak macam samalah. Watak dia ni sama macam watak saya lah. Dia mesti macam tu. Dan kita akan terkenang-kenang dan itulah yang berlaku kepada Nabi SAW. Okey, kemudian Allah Ta'ala menyebutkan, Yaqub mengatakan, asallah an ya'tiyani bihim. Aku berharap kepada Allah, Allah akan mendatangkan anak aku semula ni jami'ah, secara keseluruhan ini kembali kepada aku. Innahu huwal alimul hakim. Sesungguhnya Allah itu Tuhan yang al-alim, maha mengetahui, dan Tuhan yang maha bijaksana. Nabi Yaqub masih lagi meletakkan harapannya kepada Allah, anak-anaknya akan kembali kepada dia. Saya dah cerita pada minggu yang lalu, kalau ikutkan Allah menggunakan kalimah jami'ah. 3 anak yang tak balik itu, kata Yaqub, semua balik. Aku berharap Allah akan kembalikan. Seolah-olahnya Nabi Yaqub mengharap Nabi Yusuf balik. Kita yang tahu cerita ni, kita kata okey lah. Tapi kalau kita berada di keadaan Nabi Yaqub, kita kata tak logik. Seolah-olahnya Nabi Yaqub ni, dia tak percaya kepada takdir, ataupun dia tak boleh terima hakikat yang mana Nabi Yusuf ni dah mati dah. Sebab dia daripada kecil tak balik rumah. Telah dicampak di dalam perigi. Kalau ikutkan kenapa perlu letakkan harapan Yusuf kembali. Tetapi di sinilah yang mana bila Nabi Yaqub kata Allah Tuhan yang Al-Alim, ayat 83 tu, maha mengetahui dan maha bijaksana, itu memberikan gambaran yang mana Nabi Yaqub tahu Yusuf hidup adalah kerana takwil mimpi daripada Yusuf dahulu itu masih lagi belum tertunai. Okey, masih lagi belum tertunai. Mimpi Yusuf itu masih lagi belum tertunai. Sebab itu Nabi Yaqub meyakini Allah Ta'ala
masih lagi Nabi Yusuf alaihissalam masih lagi ada. Cumanya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah, di sini ada benda perkara-perkara yang Allah tak sebut, tapi disebutkan oleh para ulama tafsir sekadar andaian. Antaranya kemungkinan besar Allah datangkan mimpi ataupun wahyu kepada Yakub tentang Nabi Yusuf yang masih hidup. Okay, ada dialog nanti kita akan jumpa. Yang ini disebutkan oleh Nabi yang oleh para ulama tafsir berkaitan tentang wahyu yang Allah turunkan kepada Yakub tentang Nabi Yusuf masih lagi hidup. Masih lagi hidup. Dan Nabi Yusuf pula terima wahyu daripada Allah berkaitan tentang ayahnya yang telah buta. Ini kita akan tengok ayat-ayat ni. Ini andaian daripada para ulama tafsir. Allah tak sebut. Tapi ini diandaikan berdasarkan daripada ayat-ayat dalam surah Yusuf nanti. Okey, baik. Kemudian setelah itu watawalla anhum, maka berpalinglah Nabi Yakub alaihissalam. Okey, bila anak dia kata macam tu dia berpaling. Waqala, maka kata Nabi Yakub alaihissalam, ya asafa ala Yusuf wabyaddat aynah minal huzn fahuwa kadhim. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi Yakub alaihissalam, ya asafa, aku sangat-sangat duka cita ala Yusuf, atas kehilangan Nabi Yusuf, wabyaddat aynah, dan kata Allah sehinggalah putih matanya. Putih matanya artinya dia buta. Sebab apa? Minal huzun, daripada kesedihan dia. Okey, daripada kesedihan dia. Mungkin dia tahu cerita dan dia tahu anak dia menipu, mungkin. Okey, sebab ni berdasarkan pada wahyu. Sebab itu dia rasa sangat-sangat duka cita. Fahuwa kadhim. Ibu-ibu ayah perhatikan kalimah kadhim. Kadhim ni dia bererti menahan nafas. Kadhim ni artinya menahan nafas. Secara literal ayat ni, kadhim adalah menahan nafas. Allah nak membayangkan betapa duka citanya Nabi Yakub alaihissalam ni, dia punya dadanya sangat berat. Sangat berat dadanya, seperti mana kita tahan nafas dan tak bernafas, kita akan rasa macam ada beban telah dihempap atas dada kita ni. Itulah beban yang diterima oleh Nabi Yakub alaihissalam. Kesedihan yang bertahun-tahun tu, dengan duka cita, dengan perangai anak-anak dia, menantu-menantu dia tu menyebabkan Allah kata, dia ni kadhim. Allah sebut satu kalimahnya, tapi bagi masyarakat Arab dan kita yang tahu secara bahasa ni, kita akan rasa ini adalah beban yang sangat melampau. Kadhim. Dia rasa sangat terbeban dengan perasaan emosi yang dia rasai. Qalu, maka anak-anak Nabi Yakub ni menjawab. Ibu-ibu perhatikan, qalu ini merujuk kepada anak-anak Nabi Yakub termasuk menantu-menantu dia. Dia kata, tallah, wallah, demi Allah, tafta'u tadhkuru Yusuf hatta takunu harada. Dia kata apa? Demi Allah, wallahi, demi Allah, engkau ni asyik ingat Yusuf je. Ayah ni asyik ingat Yusuf je. Sampailah ayat ini hatta takunu harada. Harada ni benda yang sangat tak penting. Harada ni benda yang sangat tak penting. Kalau dalam istilah bahasa Arab, harada ni dia punya tak penting tu macam orang nak mati. Bila kita mati tak ada benda penting dah. Betul tak? Bila kita mati, yang penting adalah kematian itu. Apa yang kita nak bawa. Benda lain tak penting. Sampai dia kata macam tu dekat ayah dia. Dalam istilah kita, dia sangat biadab. Ni anak-anak Nabi ni. Abang-abang Yusuf ni dia kata apa? Ayah ni ingat Yusuf je. Ayah tahu tak? Dia dah tak penting dah. Tak payah fikir dah ayah. Dia dah, ayah ni dah tua, dah sakit nak mati dah. Buat apa fikir dah? Dia sampai bahasa macam tu dah. Allah gunakan kalimah harada. Au takuna minal halikin, kata Allah Ta'ala. Dan dia kata apa? Ayah ni memanglah orang yang binasa lah. Halak ni ibu-ibu ayah yang dirahmati oleh Allah. Dia adalah perkataan yang kita kata kurang ajar lah. Halak ni dia kata binasa. Bahkan masyarakat Mesir memanggil kematian Nabi Yusuf AS ni sebagai halak. Ya, kita tengok dalam surah. Kalau ibu-ibu boleh tengok dalam surah, jangan saya semak. Tengok surah yang ke-40, surah Ghafir, surah 40, ayat yang ke-34. Surah 40, bukan. Ya, betul. Ayat 34.
34. Okey, betul-betul. Okey, surah Al-Mu'min. Minta maaf, bukan surah Ghafir, surah Mu'min. 40, 34. Surah Ghafir. Surah Ghafir. Mu'min kan? Mu'min. Surah 40 ayat 34. Surah Mu'min. Okey, kalau ibu-ibu baca kat situ Allah Taala kata apa? Walaqad ja'akum Yusuf. Okey, walaqad ja'akum Yusuf. Yang ini cerita tentang Nabi Musa. Dan sesungguhnya telah datang Yusuf kepadamu. Siapa kamu ni? Iaitu masyarakat Mesir. Min qabl bil bayyinat, dahulu telah membawa keterangan-keterangan daripada Allah. Fama ziltum fi syak mimma ja'akum bih. Tetapi kamu sentiasa dalam keraguan apa yang dibawakan oleh Nabi Yusuf AS. Maksudnya masyarakat Mesir ni, bila Nabi Yusuf ni jadi pemerintah di Mesir, orang Mesir ni tak semua yang beriman. Ini cerita selepas zaman Nabi Yusuf adalah zaman Nabi Musa. Musa ni, nanti saya akan cerita pada ibu-ibu, Yahudi ni dipecah kepada asbat. Ada 12 orang. Nanti kita akan tengok, Nabi-Nabi ni dia keluar daripada anak-anak yang mana, nanti saya akan tunjuk. Okey, kemudian, kata Nabi Musa, kamu ni, Nabi Yusuf dah datang sini dah. Dah jadi pemerintah dah. Tapi dah bawa keterangan dah datang bukti dah. Sebab apa? Nanti adik-beradik Yusuf termasuklah Nabi Yaqub duduk di Mesir. Nabi Yaqub pun wafatnya di Mesir. Okey? Penghujung mereka di Mesir. Jadi Nabi Musa kata apa? Keterangan dah datang, bukti dah datang, Rasul pun dah datang. Tapi kamu ni tolak juga. Hatta idza halak. Dia kata, hatta idza halak. Sehinggalah apabila Yusuf halak. Halak tu kalau ibu-ibu tengok terjemahan dia kata wafat. Sehinggalah Yusuf telah meninggal dunia ataupun Nabi Yusuf telah wafat. Tapi kalimah halak sebenarnya bukan wafat. Halak itu adalah kebinasaan. Kenapa Allah menggunakan kalimah kewafatan Nabi Yusuf itu dengan istilah halak? Bila Yusuf wafat ataupun apabila Yusuf binasa, qultum, maka kamu pula berkata, lam yab'atsallahu min ba'di. Sekali-kali Allah tidak akan mengutuskan lagi selepas dia ni, Yusuf ini adalah Rasul. Tak ada Rasul dah. Maksudnya apa? Orang Mesir menolak dakwah Nabi Musa AS. Sampai dia kata apa? Lepas Yusuf mati, tak ada lagi Rasul. Maksudnya Musa kamu bukan Rasul. Kadzalika yudhillullahu man huwa musrifun murtab. Demi Allah, demikianlah Allah menyesatkan orang yang melampaui batas dan orang yang ragu-ragu. Baik. Kenapa Allah gunakan kalimah halak merujuk kepada Nabi Yusuf, kewafatan Nabi Yusuf? Sebab orang Mesir ni, masa Nabi Yusuf memerintah, dia diam je. Tak puas hati, dia diam. Dia tak cakap banyak. Ikut je, layankan je. Tapi bila Nabi Yusuf meninggal dunia, wafat saja Nabi Yusuf, mereka tunjukkan true color dia lah. Naik tocang lah. Dan dia kata apa? Lepas mati si fulan ni, tak ada orang lagi dah. Perangai orang Mesir. Dan ini yang Allah Ta'ala rakamkan kepada Nabi SAW melalui ayat ini. Maksudnya orang Mesir ni dia memang sebahagian saja yang beriman, namun sebahagian yang lain tak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak beriman kepada Nabi Yusuf AS. Okey, itu antara ayat. Nak tunjukkan sebenarnya itulah perangai-perangai orang-orang Mesir. Okey, baik. Jadi pada ayat 85 surah Yusuf ni Allah ulang lagi sekali kalimah halikin. Dan inilah dialog daripada Bani Israel yang sebut pada ayah dia, ayah ni tak payah ingat lah. Benda tu tak penting ayah. Ayah nak bawa kepada kematian dah. Ayah nak binasa lah. Okey, surah Yusuf ayat 85 kita kembali balik. Kemudian bila ayat 85 tu kalau ibu-ibu buat nota kat situ adalah ucapan ataupun dialog biadab daripada anak-anak Nabi Yaqub kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Okay? Ayat 85 tu menunjukkan perkataan yang tak baik lah yang diucapkan oleh anak-anak Nabi Yaqub kepada Nabi Yaqub. Okay? Sampai dia kata ayat dia autakunu minal halikin. Autakunu minal halikin. Kalau ayah macam ni, ayah memang akan binasa lah. Rosaklah ayah ni. Teruk katanya. Qala ayat 86. Maka jawab Nabi Yaqub alaihissalam, innama ashku bathi, dia kata.
innama ashku bathi. Dia kata, sesungguhnya aku hanya bathi. Bathi ni memendam. Okay, menyembunyikan. Itu kalimah bathi. Bathi, aku menyembunyikan wahuzni, kesedihan aku kepada Allah. Macam mana dia sembunyikan kesedihan pada Allah? Maksudnya dia ni hanya mengadu, dia pendam daripada anak-anak dia dan dia hanya berserah pada Allah. Mengadu kesusahan dia, kesedihan dia pada Allah. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dan aku mengetahui daripada Allah apa yang kamu tidak tahu. Perkataan inilah yang disebutkan oleh para ulama tafsir. Ibu-ibu boleh tanda kalimah wa a'lamu, dan aku tahu daripada Allah ma la ta'lamun, apa yang kamu tak tahu. Itu yang para ulama tafsir mengatakan yang mana Nabi Yaqub ni terima wahyu daripada Allah ataupun menerima mimpi daripada Allah yang mana Yusuf masih lagi hidup. Okey, tapi perkataan-perkataan anak dia, contohnya macam inilah, kita sebagai orang tua, kita tahu cerita dan kita kenal watak anak-anak kita. Tapi anak kita ni, dia menipu tu macam kita tak tahu. Sebagai seorang ibu bapa, mesti kita akan rasa sedih. Ya Allah, kenapalah anak saya macam ni kan? Kenapa dia tergamak buat macam tu? Sedangkan kita tahu ni, bukan kita tak tahu. Jadi perasaan itulah yang dihadapi oleh Nabi Yaqub AS. Sebab itu dia kata, aku tahu sebenarnya sebab Allah yang bagi tahu aku. Dan kamu tak tahu. Sebab itu aku mengatakan dan aku sentiasa mengingat kepada Yusuf AS. Okay? Baik. Jadi pada ayat-ayat ini adalah untuk membayangkan kepada kita betapa duka citanya Nabi Yaqub kerana kehilangan 3 anaknya dan kesedihan dia kepada 9 orang anaknya. Saya baca baru ni yang saya sebutkan, adik-beradik Nabi Yaqub, adik-beradik Nabi Yusuf ini, dia adalah bapa yang sama. Semuanya adik-beradik tiri ni. Okay? Dia adalah bapa yang sama. Dan dia datang daripada ibu yang berbeza-beza. Daripada ibu-ibu yang berbeza-beza ni, saya baca dalam ada perkongsian, iaitu daripada kitab Taurat. Saya tak pasti. Sumbernya saya tak boleh nak kata confirm ataupun tidak. Tapi yang saya baca, iaitu Nabi Yaqub ni telah berkahwin dengan 4 orang isteri. Okay? Dia kahwin dengan 4 orang isteri. Dan Nabi Yusuf AS ni sebenarnya dia adalah seibu dengan Bunyamin. Sebab itu dia sayang adik yang bongsu tu lebih. Sebab apa? Sebab dia dengan Bunyamin, adik yang bongsu tu adalah adik-beradik, seibu dan sebapa. Nabi Yusuf dan juga adik yang bongsu. Okay, manakala abang-abang itu dia ada datang daripada 3 ibu yang berbeza-beza lah. Okay, nanti saya akan sentuh yang 4 yang tu. Okay, baik. Selesai. Kita tengok ayat yang ke-87. Kemudian, ya baniya. Maka kata Nabi Yaqub kepada anak-anaknya, ya baniya. Walaupun dia marah, walaupun dia sedih dengan perangai anak-anaknya, tapi Nabi Yaqub tetap memanggil, tetap menyebut perkataan kepada anak-anaknya dengan perkataan yang membentuk kasih sayang lah. Wahai anak-anak yang aku sayang. Ya baniyah. Dia datang daripada kalimah ibnu. Ya baniyah tu datang daripada kalimah ibnu. Sebab itu Bani Israel dikenali sebagai bani. Anak-anak kepada Israel. Apa? Banu? Oh, okey. Itu dari sudut dia punya saraf dia. Baris dia. Dia sebab setiap perkataan ni, contohlah ni kita ambil contohlah. Dia ada fa'il, dia ada fa'il, dia ada maf'ul, maf'ulun bih. Kemudian dia juga ada sifir, adik-beradik, ada istilah macam abun, akhun. Yang ni dia ada hukum dia berbeza. Kejap-kejap kita jumpa kalimah abi. Kadang-kadang kita jumpa kalimah abu. Kadang-kadang kita jumpa kalimah aba. Dia akan berubah. Dia mengikut dia punya saraf. Okay? Sebab dalam ilmu nahu ni, grammar ni, dia ada nahu dan dia ada saraf. Nahu ni pertukaran huruf, saraf ni pertukaran baris. Ada dua. Ada dua. Okay, contohlah.
Kalau fa'il ni kita tahu dia punya baris dia mesti ni fa'il contohlah daraba, kekal lah. Telah pukul. Fa'il siapa pukul? Muhammad. Jadi dekat sini kita tahu kalimahnya Muhammadun. Contoh. Muhammadun. So bila kita tahu baris ni Muhammadun, kita faham ini adalah fa'il. Muhammad yang pukul. Tapi kalau tiba-tiba baris tak ada. Tiba-tiba datang ada alif kat sini. Muhammadan. Automatik kita tak akan baca daraba Muhammadan. Kita akan baca kalimah dia duriba Muhammadan. Telah dipukul kepada Muhammad. Muhammadan ni dia akan jadi maf'ulun bih. Sebab maf'ulun bih ni di baris atas. Dia yang kena pukul. Dia macam tu. Okey, ni perbezaan lah. Jadi sebab itu kadang-kadang ada teks Arab ni tak berbaris tapi kita boleh tahu yang ini siapa yang kena, siapa yang buat, siapa yang terkena, nanti kita boleh nampak. Yang ni yang sangat simple lah. Jumlah mufidah yang sangat simple. Tapi yang kompleks-kompleks macam contoh dalam Quran banyak kompleks. Sangat kompleks. Dia kita kena tahu daripada peringkat awal. Reference kita kat mana sebenarnya? Cerita tu dekat mana? Macam itulah contohnya. Jadi kadang-kadang ibnu, kadang-kadang ibni lah, kadang-kadang banu, kadang-kadang bani, macam-macam lah Itu baris yang berubah-ubah lah. Okay, mengikut dia punya hukum dia. Bila datang harfu jar, kalau kita belajar dia punya sifir, min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam wal waw, contohlah. Itu kalimah harfu jar. Harfu jar je, contoh datang fi je, automatik dia akan jadi madrasah. Dia mesti bagi bawah. Automatik. Okay. Dan lepas tu dia akan jadi mudhafun ilaih. Al-jami. Contohlah. Okay. Pada sekolah yang cantik. Okay. Kat sini kita tahu. Ta. Tapi baris ni akan bagi bawah sebab ini disebut sebagai mudhafun ilaih. Ni mudhaf, ni mudhafun ilaih. Dia hukum dia berkait-kait. Okay. Contohlah itu dari sudut baris. Okey. Baik, sekarang ni Allah kata ya bani. Ya bani, iaitu merujuk kepada anak-anak Nabi Yusuf, anak-anak Nabi Yaqub alaihissalam. Ya baniya. Ya baniya. Okey. Ini adalah merujuk kepada kalimah ibn. Itu kalimah jamak dia daripada kalimah ibni. Anak lelaki. Kalau bintun ni anak perempuan. Okay. Sekarang ni kita pun panggil Bani Israel sebagai Bani Israel. Okay, Bani Israel. Bani Israel ni dia datang daripada Asbat. Ni Asbat. Dan dia datang daripada 12 suku. Mana datang 12 suku ni? Inilah adik-beradik Nabi Yusuf alaihissalam. Sebab apa? Israel adalah merujuk kepada Nabi Yaqub. Atasnya Ishak. Atasnya adalah Ibrahim. Okey? Atasnya Ishak, atasnya Ibrahim. Okay, dapat Yaqub. Yaqub ni pecah. Ada anak 12 orang. Dekat 12 orang inilah jadi 12 suku. Dan mereka dikenali sebagai Asbat. Manakala sebelah yang sini pula, isteri kedua Nabi Ibrahim ni, dia ada Ismail. Ni para ulama tafsir sebut. Ismail pula, anak-anaknya disebut sebagai apa? Kalau Nabi Yaqub anak-anaknya dipanggil Asbat. Ni Allah sebut dalam Quran, nanti kita akan tengok contoh ayat dia. Asbat. Manakala Ismail anak-anaknya dipanggil apa? Anaknya dipanggil sebagai Qabail. Itu istilah kabilah. Jadi bila digunakan kalimah kabilah, Qabail, kita tahu ini merujuk kepada keturunan siapa, bangsa apa. Kalau disebut sebagai Asbat, kita tahu dia datang daripada keturunan siapa, bangsa apa.
Itu penggunaan yang memang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Okay? Jadi inilah Yahudi yang keluar, iaitu 12 suku. Dan memang dalam kitab Yahudi pun dia ada disebut sebagai 12 tribes. Tribes disebut tribes kan? Ada 12 suku dia. Memang disebutkan. Konon-kononnya mereka ni nak kekalkan asal usul, tapi hakikatnya saya tak kajilah detail tentang Bani Israel ni, Jewish yang sekarang ni. Tapi katanya mereka terkeluar daripada 12 ni saja. Terkeluar. Wallahu a'lam, saya pun tak pasti sebab saya tak baca daripada sumber ni, hanya dengar-dengar saja daripada kawan-kawan. Dia kata dia dah terkeluar daripada ni. Adalah sebab bila mereka nak tubuhkan negara Israel yang sebenar tu, dia datanglah teori-teori macam ni. Konon-konon nak kukuhkan dia ni memang keturunan Bani Israel. Hakikatnya tidak. Sebab itu, ya betul. Sebab itu, bila mereka datang yang baru ni, mereka yang kekal dalam ni semua tak setuju. Dan dia pun panggil ini adalah sebagai Zionis. Memanggil mereka sebagai Zionis. Okay? Baik. Cuma saya nak terangkan yang itu je lah. Maka Nabi Yaqub pun memanggil anak dia dengan kalimah Ya Bani. Nabi Yaqub lah dipanggil sebagai Israel. Bukan daripada Ishak tapi daripada Nabi Yaqub. Isra ni dia ada dua maksud. Pertama sebagai abdun, hamba. Satu lagi sebagai jaish, iaitu tentera. Ini dalam bahasa Ibrani lah. Il ni pula adalah merujuk kepada Allah. Tetapi kalau dari sudut bahasa Arab, Isra ni pula adalah berarti yang berjalan yamshi fi lail, iaitu berjalan pada waktu malam. Wallahu a'lam, tapi yang lebih tepat yang inilah. Okey, yang lebih tepat adalah ini. Okey, baik. Baik, jadi Allah Ta'ala menyebutkan, Nabi Yaqub kata, Ya Bani, wahai anak-anak yang aku sayang. Idhabu, dia gunakan kata perintah. Fi'lul amar, pergi. Fatahassasu, dia kata, fatahassasu, pergilah mencari Yusuf alaihissalam. Fatahassasu min Yusuf wa akhi, dan adiknya. Wala tai'asu min rauhillah. Dan janganlah kamu berduka cita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Baik, perhatikan kalimah fatahassasu. Fatahassasu ni dia datang daripada kalimah tahassus. Okey, fatahassasu dia datang daripada kalimah tahassus. Dalam bahasa Arab, kalimah tahassus ini artinya adalah, kita detailkan sikitlah. Ni perbezaan kalimah tapi dia memberi maksud yang 87. Satu nama tahassus, satu lagi nama tajassus. Dua-dua ni maksud yang sama. Tahassus mencari, tajassus pun sama. Okey? Sebab itu, masa ada cerita satu hadis daripada Nabi SAW cerita daripada Fatimah binti Qais, iaitu sahabat Nabi SAW yang berbangsa Nasrani itu masuk Islam. Apa nama dia? Tamim Ad-Dari. Dia cerita dia terdampar dekat satu pulau. Sebelum dia jumpa Dajjal tu, dia ada jumpa satu makhluk yang berbulu. Dia pun tak tahu mana depan, mana belakang kan. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih ni. Jadi, makhluk tu perkenalkan. Dia kata, aku ni jassasah. Aku ni jassasah. Ada satu lelaki nak jumpa kau dalam gua. Bila datang Tamim Ad-Dari, dia bawa 30 orang ni, dia pun jumpa dengan lelaki itulah. Dan lelaki itu mengakui dia adalah Dajjal. Okay? Maksudnya dalam sepanjang hidup manusia ni, dah ada 30 orang pernah jumpa dengan Dajjal dalam bentuk yang sebenar. Jadi kita tak boleh andaikan dah, Dajjal itu satu bangsa ke, Dajjal itu satu teknologi ke, satu kerajaan ke, tak. Sebab apa? Dajjal itu pernah ditemui oleh Tamim Ad-Dari, sahabat Nabi SAW, dan dia adalah seorang lelaki. Dia adalah seorang lelaki dalam hadis sebut, makhluk tu namanya jassasa.
Jassasah pula kita terjemahkan sebagai SB lah. SB. Okay. Jadi, tajassus dengan tahassus, dia adalah kalimah yang sama. Bila kata Nabi Yaqub, fatahassasu, kamu pergi cari adik kamu, pergi cari. Kalimah tahassus ni, dia bererti cari dengan deria kamu. Memang kamu tak nampak dia. Okay. Memang kamu tak nampak dia. Dan kamu sangka dia ni mati. Tapi kamu cari dengan perasaan kamu. Kamu kena yakin yang adik kamu hidup. Jadi ini perintah daripada Nabi Yaqub AS. Kalau kamu cari dengan mata, dengan akal kamu, ya. Semua orang akan kata adik dah mati dah. Sebab dah lama dah, daripada kecil dah dibuang dalam perigi dah. Tapi kalau kamu tahassus, cari dengan deria kamu, maka kamu akan jumpa adik kamu. Okay? Yakin dengan kepulangan adik kamu nanti. Okey. Baik. Tahassus ni kalau tengok dan para ulama kita sebut dia lebih detail lah. Tahassus ni dia cari dengan diria, dia cari dengan firasat, dia cari dengan segala apa yang dia ada. Usaha, mesti kamu akan jumpa. Itu pesanan daripada Nabi Yaqub AS. Okey. Sebab itu saya sebutkan tadi makhluk yang pesan kepada Tamim Ad-Dari, ada seorang lelaki nak jumpa kamu tu namanya Jassasah. Jassasah ni dia datang daripada kalimah al-jasus. Al-jasus. Al-jasus artinya orang yang memegang rahsia yang buruk. Al-jasus. Okay. Kemudian kalau an-namus, kata lawan dia, an-namus adalah pemegang rahsia yang baik. Sebab itu dalam kitab Taurat, Jibril AS dikenali sebagai namus. Kan pakcik kepada Khadijah, iaitu namanya Waraqah bin Naufal. Bila Nabi cerita pada dia, ada satu makhluk jumpa aku berkata bla 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 bla, dia kata ketahuilah itu adalah namus, dia kata. Dalam kitab Taurat kata namus. Jibril ni namanya namus, pemegang rahsia yang baik. Al-jasus adalah pemegang rahsia yang buruk. Sekarang dah saya kongsi ini perkataan-perkataan. Okey. Baik. Jadi kalau ibu-ibu jumpa tahassus, iaitu mencari benda yang baik. Tajassus, iaitu mencari benda yang buruk. Ya, betul. Kalau tengok dalam surah Jurat yang kita bincang dulu, ada Allah menggunakan kalimat tajassus tu. Kamu cari, tapi kamu tengah cari kesalahan orang. Cari keaiban orang. Tahassus, cari benda yang baik. Terima kasih Puan Shima. Ni recall balik benda-benda lepas. Saya pun dah terlupa dah surah Al-Hujurat tu. Betul. Kalimah tu. Boleh dapat Jadi Nabi Yaqub pesan pada anak-anak dia, fatahassus, kamu cari ini benda baik dan cari dengan deria kamu. Cari dengan firasat kamu, perasaan kamu. Cari Yusuf dan adiknya. Wala tai'asu, dan kamu jangan tai'asu, iaitu jangan kamu berduka cita. Min rauhillah, daripada rahmat Allah. Innahu, sesungguhnya Allah itu la yai'asu min rauhillah illa qaumul kafirin. Sesungguhnya sesungguhnya tidak berputus asa daripada rahmat Allah melainkan adalah orang yang kafir. Artinya Nabi Yaqub mengajar anak-anaknya meletakkan kebergantungan kepada Allah Ta'ala. Okay? Sebab apa? Kita selalunya meletakkan kepada usaha kita. Saya tak nafikan tuan-tuan. Kita selalu kata apa? Usaha tak akan menafikan hasil. Kita buat memang kita dapat. Ya, itu dari sudut sunnatullah. Okay? Tuan-tuan buat, tuan-tuan dapat. Ya, itu adalah sunnatullah. Tapi kita tak menafikan adanya takdir daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu, Nabi Yaqub mengajar kepada anak-anaknya, iaitu jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Kalau terputus daripada rahmat Allah, maka itu adalah kelompok daripada orang-orang yang kafir, yang tak beriman kepada Allah Ta'ala. Okey, baik. Kita tengok pada ayat 88. Ayat 88 ni, seolah-olahnya Allah Ta'ala nak potong cerita dia lah. Tapi cerita tu dah berpindah kepada, maksudnya dah abang-abang ni dah keluar daripada Palestin, dah pergi ke Mesir balik. Dan ini adalah kedatangan mereka ke Mesir kali yang ketiga. Membawa misi yang lebih besar. Kita bukan nak tukar barang. Kita bukan nak cari apa-apa.
bukan nak dapatkan bantuan. Tak. Kali ketiga ni kedatangan adalah untuk misi yang lebih besar, mencari adik yang telah hilang. Okey. Falamma dakhalu alaih, dan mereka masuk kepada Yusuf alaihissalam. Masuk ke tempat Yusuf, istana dia ke, pejabat dan sebagainya lah. Qalu, maka mereka pun bertanya, ya ayyuhal aziz, massana wa ahlana ad-dur, wa ji'na bi bida'ati muzjah, fa'awfi lana al-kail, wa tasaddaq alaina, innallaha yajzil mutasaddiqin. Abang-abang dia terus datang ke Mesir ni, jumpa dengan Al-Aziz Mesir, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, mereka datang adalah dengan kerana dah cari dah. Seluruh pelosok Mesir dah cari. Cari-cari adik, tak jumpa-jumpa. Sebab itu last kali dia pergi jumpa dengan Nabi Yusuf AS. Kemungkinan yang kedua, iaitu hasil daripada dia dah pergi masuk ke Mesir, masuk ke lorong-lorong, ke rumah-rumah orang Mesir ni, dia dengar cerita kemungkinan adik dia adalah Al-Aziz Mesir. Biasalah kita dah cari kan. Kita nak cari kitanya waris kita dan sebagainya. Cari, orang cerita. Seorang cerita. Yang kita dengar apa? Oh, saya rasalah yang kamu cerita tu, itu kot. Perdana Menteri tu adik kamu kot. Mungkin. Sebab itu dia terus pergi jumpa dengan Al-Aziz Mesir. Okay, cuma cerita tu Allah Ta'ala tak sebut. Dia terus masuk je kepada babak yang penting. Iaitu abang-abang Nabi Yusuf telah berjumpa dengan Nabi Yusuf. Okay? Baik. Kita berada pada ayat 88 kan? Okay. Kemudian, dia pun kata, ya ayyuhal aziz, wahai Perdana Menteri, massana wa ahlana dur, dia kata. Dia kata, kami ni dan keluarga kami ni telah ditimpa dur. Ditimpa kesusahan lah, kesengsaraan. Okay, kami dah susah ni, kami dah sengsara dah. Wajibna, maka kami datang ni bibida'ah, dengan membawa barang pertukaran. Muzjah, dia kata. Muzjah. Okay. Barang muzjah ni barang yang bercampur. Sama ada barang yang okey dengan tak okey. Okay. Barang ni okey dengan tak okey. Dia nak cakap, kami keluarga ni susah. Sebenarnya, perkataan ni adalah perkataan yang disebutkan oleh abang-abang dia. Sebenarnya Nabi Yusuf ni, tak abang disebut pun dia nampak. Sebab orang susah ni memang nampak. Betul? Orang susah ni dia nampak. Kita tengok pun kita tahu dia susah. Sebab ni kali ketiga dia datang. Beza kali pertama, kali kedua. Kali ketiga ni akhirnya dia pun serah lah. Okeylah, saya nak kata adik-beradik saya susah. Saya pun susah. Kita semua dalam keadaan susah. Abang tak ada, adik bongsu tak ada, ayah sakit macam ni. Okeylah, sekarang Perdana Menteri saya nak kata saya susah. Saya bawa barang yang ada. Barang ni pula adalah pertukaran dan barang ni bercampur. Ada barang baik, ada barang tak baik. Dia gunakan dialog macam tu. Kemudian dia kata apa? Fa'aufil lanal kail, dia kata. Ya, maka tolonglah wahai Perdana Menteri, sempurnakanlah. Al-kail ni macam apa, sukatan. Dia ada beza, mizan, timbangan, kail, sukatan. Kail dia jadi mikial. Mikial ni maksudnya sukatan. Kalau mizan, daripada kalimah wazan tu, dia adalah timbangan. Ada beza timbangan dengan sukatan. Timbangan, kalau zaman Nabi SAW, timbangan ni digunakan oleh orang Mekah, manakala sukatan ini digunakan oleh orang Madinah. Ataupun saya tertukar, saya lupalah. Sebab dia merujuk kepada ekonomi perniagaan orang Mekah dan orang Madinah. Orang Mekah kan dia gunakan hasil dagangan. Saya dia gunakan mizan. Manakala orang Madinah pula, mereka ni berniaga buah-buah tamar. Mereka gunakan sukatan. Sukatan ni macam, okey, ini 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak. Macam itulah. Itu jadi kail. Dia kata, tolonglah sukat dengan kami ni sukatan yang paling sempurna. Ya, saya akui barang saya bawa ni barang yang tak baik. Bercampur antara baik yang tak baik. Wa tasaddaq, dia kata, tolonglah sedekah kepada kami. Kami dah betul-betul susah lah ni. Innallaha yajzil mutasaddiqin. Sesungguhnya Allah lah yang akan memberi balasan kepada orang yang bersedekah. Lalu apa kata Nabi Yusuf AS? Qala, kata Nabi Yusuf, hal alimtum, apakah kamu tahu
ma fa'altum bi Yusuf, apa yang kamu telah buat kepada Yusuf, wa akhi dan adiknya, id antum jahilun, iaitu ketika mana kamu jahil dahulu. Kenapa Nabi Yusuf kata dialog ni, tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah? Orang ni datang minta pertukaran je barang kan. Tapi disebabkan dia kata kami ni susah dah. Nabi Yusuf tahu susah kamu ni bukan sebab bantuan. Sebab sebelum ni saya beri kamu bantuan dan saya pulangkan kamu punya barang dagangan. Kan Nabi Yusuf buat macam tu kan? Bahkan kami tambah lagi. Kamu dapat 11 timbangan. Sebelum tu kamu datang dapat 10 timbangan, sekarang kamu dapat 11. Sebab apa? Kamu datangkan Bunyamin. Semua dapat. Macam mana kamu susah? Jadi Yusuf tahu yang susah ini adalah yang di sini. Emosi dia. Dan mungkin juga di sini adanya wahyu daripada Allah mengkhabarkan tentang keadaan ayahnya. Ini wahyu sebab Nabi Yusuf adalah Nabi kan? Jadi kita tak tahu. Perkara itu Allah tak cerita. Cuba ni andaikan oleh para ulama tafsir. Jadi bila disebut je kalimah ni, qalu, abang-abang ni terus kata apa? A'innaka la anta Yusuf? Adakah kau ni Yusuf? Kenapa abang dia boleh teka? Satu, kemungkinan dia dah dengar cerita tentang Yusuf daripada mulut-mulut orang Mesir. Saya rasalah yang kamu cari tu Perdana Menteri. Mungkin. Yang kedua adalah bila Yusuf kata pada ayat 89, adakah kamu tahu tentang Yusuf? Apa yang kamu buat pada dia dulu? Perkataan tu abang dia bila dengar, suara ni, intonasi ni, cara bercakap ni macam camnya. Betul tak? Kita dah lama tak jumpa tuan-tuan. Tapi bila kita tengok gaya dia ni, bila kita dah mula curiga, kita tengok cara dia bercakap, perkataan-perkataan dia, dia punya intonasi. Saya rasa ni adik saya lah. Dia macam tu. Jadi sebab itu abang dia, bila dengar je Yusuf kata, dia terus kata, kamu ni, adakah Yusuf? Dan sebagian para ulama tafsir, ni ulama tafsir yang contemporary, antaranya almarhum Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi dan juga Syekh Dr. Naufal, dia kata apa? Ayat 89 ni, Yusuf sengaja sebut adalah dengan niat dia supaya tak datang kejutan kepada abang-abang dia. Supaya abang dia tak terkejut lah. Kalau dia kata, aku Yusuf lah. Satu mungkin abang dia terkejut. Satu lagi mungkin abang dia kata, betul ke kamu ni? Dia macam curiga. Tapi bila abang dia sendiri tanya, kamu Yusuf ke? Terus Yusuf kata apa? Qala ana Yusuf. Ya, saya adalah Yusuf. Terus dia explain siapa diri dia. Wa hadha akhi, dan ini adik aku, iaitu Bunyamin. Okey, baik. Kemungkinan macam tu juga. Sebab hanya Yusuf je tahu cerita tentang dia kan. Orang lain tak tahu pun. Sebab dia pun tak pernah khabarkan. Melainkan keluarga dia sahaja. Mungkin juga kan? Mungkin juga. Cuma yang saya baca ni, pandangan para ulama tafsir macam itulah. Tapi saya rasa logik juga. Sebab yang tahu cerita ni daripada abang-abang. Yang abang dia yang campak Yusuf. Jadi bila Yusuf cakap macam tu saja, mungkin abang dia pun terfikir. Terus dia rasa terkejut. Sebab apa? Kamu tahu tak apa yang kamu telah buat pada Yusuf? Macam mana kamu boleh cakap sedangkan tak ada orang tahu melainkan kamu tahu? So, tentu kamu adalah Yusuf. Kemungkinan macam itu juga. Kemungkinan lah. Boleh juga perkataan seperti itu. Anda yang kita macam tu. Kemudian, bila abang dia teka, dia pun ngaku, ya, saya Yusuf dan ini adik saya. Qad mannallahu alaina. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah melimpahkan manna, iaitu manna ni macam kemuliaan, kelebihan. Sebab itu Nabi Musa ni dia dapat apa? Al-manna was-salwa. Kan hidangan daripada syurga tu. Manna tu macam satu kurniaan lah. Satu nikmat yang besar daripada Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab Yusuf dia dapat satu kuasa. Dia dapat kedudukan, dia dapat kuasa. Yang kedua, dia dapat ilmu dan pengetahuan. Ada lagi tak yang lebih tinggi daripada dua ni? Tak ada. Ada orang dia dapat kedudukan, tapi dia tak ada pengetahuan. Ada orang dapat ilmu pengetahuan, tapi tak dapat kedudukan. Yusuf dia kumpul dua-dua.
Dia bukan dapat kedudukan di universiti ke kedudukan dalam masyarakat. Dia dapat kedudukan pemerintahan. Dapat kuasa. Ni benda yang kemuncak lah dalam kehidupan kita kan. Dan satu lagi, dia ada ilmu pengetahuan. Kita kalau jumpa ada orang yang memang betul-betul soleh, ada ilmu, ada pengetahuan, kita respect lah. Ada ilmu pun kita rasa macam, wow, dia ada ilmu yang sangat mengkagumkan. Macam mana pengajian dia, macam mana dia belajar, dia boleh ingat semua benda, kita rasa macam hebat. Tapi dia tak ada kedudukan. Mungkin dia sudut kedudukan ahli ilmu, tapi kedudukan kuasa untuk memerintah dia tak ada. Ada orang dia ada kuasa memerintah, tapi dia tak ada ilmu. Dia perlu kepada penasihat yang berilmu untuk nasihatkan dia. Tapi Yusuf, Allah kumpulkan dua-dua tu pada dia. Dia ada kedudukan, dia ada kerajaan, kuasa. Dalam masa yang sama, dia ada ilmu dan juga pengetahuan. Okay? Sebab itu dia kata apa? Qad mannallahu alaina. Allah berikan aku ni. Ni kurniaan Allah kepada aku. Innahu. Lalu Nabi Yusuf pun bagi tahu apa rahsia dia dapat benda ni. Macam mana dia boleh dapat kurniaan yang sangat besar ni? Yusuf kata, innahu. Sesungguhnya may yattaqi wa yasbir. Siapa yang bertakwa pada Allah dan siapa yang bersabar, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Maka sesungguhnya Allah tidak sia-siakan balasan kepada orang yang baik. Yusuf siap share lagi tips untuk dapat semua ini adalah 3 perkara. Bertakwa, sabar dan jadi orang yang muhsin. Okey? Takwa, sabar, muhsin. Muhsin ni dia datang daripada kalimah ihsan. Iaitu kita merasakan Allah melihat kita ataupun kita merasakan kita sedang melihat Allah Subhanahu wa taala. Datanglah timbul akhlak mulia, datanglah timbul sifat pemaaf, datanglah sifat berbuat kebaikan, tak membalas kejahatan. Itu kalimah ihsan. Okay? Jadi ayat 90 tu Yusuf tak sekadar dedahkan siapa dia, tapi dia menunjukkan kepada kita macam mana dia boleh mendapat satu kedudukan yang sangat terhormat di dunia, balasan yang dia dapat. Kalau dunia pun macam ni, akhirat apatah lagi. Maka disebut ada 3 perkara. Bertakwa kepada Allah, teruskan bersabar dan jadilah orang yang muhsinin. Orang yang ada sifat ihsan. Rasa sedang melihat Allah ataupun merasakan Allah sedang melihat dia. Timbullah sifat-sifat mahmudah dalam diri seseorang. Qalu, maka kata abang-abang Nabi Yusuf AS, Tallahi, demi Allah, laqad atharakallahu alaina. Dia kata, laqad atharakallah. Dia kata, demi Allah, sesungguhnya Allah melebihkan kamu daripada kami. Wa in kunna la khati'in. Dan sesungguhnya kami ni memanglah orang-orang yang bersalah. Maksudnya abang dia mengakui kesalahan-kesalahan yang mereka buat. Taubatlah. Saya minta maaf lah. Saya menyesal apa yang pernah saya buat. Dia kata memanglah Allah Ta'ala lebih utamakan kau wahai Yusuf AS. Qala la. Maka kata Nabi Yusuf AS. Qala la tathriba alaikumul yawm. Dia kata. Ayat 92. Kata Nabi Yusuf. La tathriba alaikumul yawm. Pada hari ini, tidak ada lagi cercaan. Kalimah tathrib, tathrib ni maksudnya dia bukan sekadar apa macam mana Yathrib, kalimah Yathrib ni kan kita sebut Madinah Yathrib kan, Madinah ada Yathrib. Yathrib ni dia datang daripada satu nama, iaitu Yathrib bin Qani'ah. Yathrib bin Qani'ah ni adalah anak cucu kepada Nabi Nuh AS. Dan Nabi tak suka nama Yathrib ni. Sebab Yathrib ni dia memberi maksud yang macam macam fasad lah. Benda yang tak elok. Jahat lah, buruk lah, apalah. Jadi Allah sebut kalimah tathrib dekat sini. Dia mengumpulkan perkataan yang tak baik. Maksudnya, tidak ada lagi cercaan. Tidak ada lagi makian. Tidak ada marah-marah. Tidak ada bebelan. Tidak ada kutuk-mengutuk. Tak ada dah. Itu kalimah tathrib. Dia mengumpulkan kejahatan tu dalam satu tempat. Itu tathrib. Saya tak tahu nak explain, nak minta maaf lah tuan-tuan. Tapi jadi Allah kata, la tathrib. Yusuf kata, la tathrib. Tidak ada lagi
bebelan, kutukan, cercaan kepada kamu semua. Pada hari ini, yaghfirullahu lakum, dan dialah Allah yang telah mengampuni kamu. Wa huwa arhamur rahimin, dan dialah Allah Tuhan yang memberi rahmat. Rahimin, dan Allah lah Tuhan yang Maha Penyayang. Okey. Baik. Kalimah ni ayat 92 ni, inilah ucapan yang Nabi SAW sebut ketika mana Nabi membuka kota Mekah. Nabi solat dalam kota Mekah. Nabi SAW solat dalam Kaabah. Nabi masuk kota Kaabah, masuk. Kemudian Nabi solat dalam Kaabah. Nabi keluar saja daripada Kaabah, Nabi kata apa? Masa tu orang-orang Mekah ni, Quraisy dah berkumpul dah, menunggu apa-apa jawapan daripada Nabi ataupun ucapan daripada Nabi. Nabi kata apa? La tathrib alaikumul yaum. Pada hari ini tidak ada lagi makian, cercaan ataupun hukuman kepada kamu. Yaghfirullahu lakum. Allah mengampuni kamu. Wa huwa arhamur rahimin. Dan dialah Allah Tuhan yang Maha Penyayang, yang sayang kepada hamba-hambanya. Saya nak kata kepada tuan-tuan, Nabi sebut dialog ini pada ucapan pertama Nabi di kota Mekah selepas pembukaan kota Mekah. Kita boleh nampak yang mana surah Yusuf ini sangat memberi kesan kepada Nabi. Kita tak tahu, mungkin Nabi membaca berulang-ulang. Mungkin Nabi tadabbur. Nabi mengambil pengajaran daripada surah Yusuf ini sangat banyak. Sampai bila Nabi memegang satu kuasa yang besar, Madinah di bawah Nabi dan Mekah pun berada di bawah Nabi, Nabi sebut ucapan seperti mana yang diucapkan oleh Nabi Yusuf AS. Kalau ikutkan, Nabi boleh buat apa sahaja hukuman, kan? Nabi boleh jatuhkan hukuman pada si fulan. Nabi boleh hukum penjara ke, hukum bunuh pada si fulan. Tapi kata Nabi, la tathriba alaikumul yaum. Tidak ada orang yang akan dapat kemarahan pada hari ini. Tak ada orang yang akan dicerca, dihina pada hari ini. Semuanya mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nampak Yusuf mengajar pada Nabi sifat pemaaf. Dan mudah-mudahan juga kita yang membaca surah yang sama ini, kita pun belajar daripada Nabi SAW sifat pemaaf. Okay? Baik, sabarnya Nabi, tuan-tuan, Allah memberikan balasan ganjaran kedudukan Mekah Madinah di bawah Nabi. Dan kita pun yang menjadi saksi ini pun ambillah pengajaran. Susah-susah mana pun kita, belajarlah untuk sabar. Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran di dunia dan Allah memberikan ganjaran di hari akhirat. Okey. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, perhatikan kalimah Arhamur Rahimin. Tuhan yang Maha Penyayang, yang menyayangi hamba-Nya. Daripada kalimah Rahimah ni, datanglah kalimah Rahmat. Apa maksud hidayah? Apa maksud rahmat? Kalau kita dengar ada kalimah hidayah, ada kalimah rahmat, ada kalimah taufik. Ada kalimah yang berbeza-beza, kan? Hidayah ni petunjuk. Ada orang dia belajar tapi ilmunya tak memberi petunjuk kepada dia. Sebab itu Nabi ajar, Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, berikanlah saya hidayah. Maksudnya dengan ilmu, dengan pengalaman ni jadi hidayah. Terang. Hidayah ni menerangi kami punya perjalanan kehidupan ni. Kita nampak yang mana batil, mana yang hak. Ada orang belajar buat benda batil. Isu-isu sekarang ni saya tengok, ya Allah, takut sekarang. Kita yang mungkin belajar, kita nampak. Tapi yang akan datang, kita tak tahu. Sekarang yang baru ni, roh berpindah-pindah, kan? Kita tak payah ulas lah. Kan? Kita tak payah ulas lah. Dia pun dah tarik balik, kan? Tapi ada yang mempertahankan. Saya tak nafikan, ada yang mempertahankan. Ini bukan sahabat-sahabat saya lah, tapi saya ada duduk satu grup ni. Masih lagi ada pula yang menyokong. Saya pun tak tahu kenapa terlalu taksub. Kan? Kita tak taksub kepada seseorang, kan? Kita taksub pada Quran dan Sunnah. Tapi itu yang berlaku. Okay, sampai berpindah roh pun boleh percaya. Lagi belajar, lagi berada dalam kebatilan. Sebab itu kita minta hidayah. Tapi rahmat ni beza. Bila kita minta, ya Allah, berikan saya rahmat, berikan saya berkat, itu beza juga. Berkat, satu kurniaan yang Allah berikan kepada kita, sama ada sedikit ataupun banyak, tapi dia mencukupi. Dan dia berlebih-lebih. Sebab berkat ni, dia adalah ziyadatul khair, kebaikan yang bertambah-tambah. Tapi kalau rahmat, iaitu Allah memberikan kepada kita apa yang kita perlu, itu rahmat. Sayangnya Allah pada kita, kita terjemah rahmat ni belas kasihan.
Kita ingat belas kasihan ni beri apa sahaja. Tak. Belas kasihan ni Allah hanya beri apa yang kita perlu. Itulah namanya rahmat. Yang kita tak perlu, Allah tak beri. Ada orang minta, ya Allah berikanlah saya rahmat ni. Tapi ada masa rahmat yang Allah beri pada dia, Allah tak datangkan anak. Tak kurniakan anak pada dia. Kenapa? Kita tak tahu. Boleh jadi anak itu mendatangkan mudarat pada dia. Kemungkinan kita tak tahu. Jadi Allah tak memberikan dia anak. Itulah rahmat daripada Allah. Ada orang dia tak nak anak, Allah berikan anak pada dia. Mungkin anak tu menjadi rahmat kepada dia. Ada orang diberikan kekayaan, mungkin itu jadi rahmat. Ada orang Allah sempitkan rezeki, mungkin itu adalah rahmat. Itu bentuk belas kasihan Allah ni, dia mengikut keadaan kita. Rahmat dalam bahasa mudahnya, belas kasihan Allah memberikan apa yang kita perlu, bukan apa yang kita mahu. Jadi bila Allah kata wahwa arhamur rahimin, Yusuf kata Allah Tuhan yang sayang kepada kamu dan dialah Tuhan yang Maha Penyayang. Dia yang memberi rahmat mengikut keperluan kamu. Bukan mengikut kemahuan kamu. Sebab itu Nabi Yusuf kehidupannya dipenuhi dengan ujian. Kalau ikutkan kasih sayang Allah, hidupnya mudahlah Nabi Yusuf ni. Boleh je Allah Ta'ala angkat sampai ke Mesir, terus jadi pemerintah. Buat apa digoda, buat apa masuk penjara, buat apa jadi itu dan ini, susah dicampak dalam perigi, buat apa. Tapi di situ Allah tunjukkan, rahmat Allah, Allah beri pada yang kita perlu. Bukan apa yang kita mahu. Okey? Baik, jadi nampak Yusuf ni dia tak pernah ada rasa hati. Abang dia minta maaf, dia pun kata, okeylah saya maafkan. Allah Tuhan Maha Pemaaf. Mudah ya tuan-tuan. Dia tak simpan dalam hati dia. Dan inilah sifat muhsinin. Okey, kemudian ayat 93. Yusuf pun bercakap dengan abang dia. Setelah mereka pun mengakui dengan kesalahan mereka, Yusuf pun kata Yusuf AS, idhabu biqamisih. Dia kata, pergilah kamu pulang ke Mesir, ke Palestin, jumpa dengan ayah. Biqamisih, berilah baju saya. Hadha, biqamisih hadha, berilah baju ini kepada ayah. Fa'alquhu, dan letakkan baju ini ala wajhi, pada wajahnya. Wajhi abi, pada wajah ayah. Ya'ti basira, maka Allah akan datangkan kepadanya penglihatan semula. Macam mana Yusuf tahu? Yusuf tak jumpa ayahnya lama dah. Tak ada orang cerita tentang kedudukan ayahnya. Tapi Yusuf tahu adalah kerana wahyu. Ini sama cerita tadi tu. Macam mana ayah dia tahu tentang Yusuf? Adalah wahyu. Macam mana Yusuf tahu tentang ayah dia? Adalah kerana wahyu. Sebab ni Nabi kan? Jadi letak kat mata ayah. Tak ada orang cerita ayah saya dah buta dah. Tapi Yusuf kata, ambil baju ni letak. Wa'tuni bi ahlikum ajma'i. Dan Yusuf kata apa? Dan kamu datang semula di sini, bawa semua ahli keluarga kamu. Bawa isteri kamu, bawa anak-anak kamu, seluruh ahli keluarga datang. Kenapa Yusuf kata macam ni? Saya pernah sebut pada ibu-ibu ayah-ayah dah. Yusuf tak balik ke Mesir. Tak balik ke Palestin. Logiknya anaklah balik. Logiknya anaklah balik. Kenapa ayah pula nak kena datang? Satu, sebab Yusuf adalah pemerintah. Mungkin kedudukan di sini lebih bahagia lagi. Jadi datanglah kita duduk di sini ramai-ramai. Yang kedua pula, di sini menunjukkan kepada kita, bila Yusuf jadi pemerintah, dia tak sewenang-wenangnya meninggalkan pemerintahannya. Dan ini berlaku pada zaman-zaman kerajaan Islam yang dahulu. Kebanyakan pemerintah-pemerintahan Islam yang dahulu, mereka tidak melaksanakan ibadah haji. Kerana tempoh haji yang panjang itu boleh jadi mendatangkan mudarat kepada pemerintahan dan kerajaan mereka. Jadi mereka tinggalkan. Sebab mengutamakan lebih yang utama. Haji itu untuk dia. Tapi pemerintahan itu adalah untuk masalah umum. Jadi mereka tinggalkan. Sebab haji terikat dengan mampu. Tak sekadar mampu dengan kesihatan dan juga harta, tapi mampu juga terikat dengan komitmen-komitmen kita. Ada orang dia ada kemampuan, tapi dia ada komitmen. Saya tak boleh. Kalau saya pergi, siapa nak tengokkan ibu saya, ayah saya yang uzur ni. Jadi saya memang terhalang. Maka terangkatlah kewajipan untuk melaksanakan haji. Walaupun dia sihat, walaupun dia berharta. Jadi Yusuf ni, dia minta abang-abang dia datang, bawa ayah, bawa keluarga dia. Adalah satu, dia tak tinggalkan pemerintahan dia. Yang kedua pula adalah kerana kehidupan mereka di Mesir itu akan jadi lebih baik lagi. Walamma fasalatil 'ir. Allah potong lagi cerita dia. Ringkaskan lagi cerita dia.
Ni ketika mana di Mesir, di Palestin pula, di rumah ayah dia. Walamma fasalatil 'ir, dan ketika mana fasalatil 'ir. Kalau ibu-ibu ayah punya terjemahan apa? Puan Syimanya terjemahan apa? Fasalatil 'ir. Okey, baik. Itu terjemahan panjang lah sebab dah ada conclusion. Fasalatil 'ir ni okey. Al-ir ni maksudnya unta. Ha? Ya, dia tak sebut unta. Air ni adalah unta. Ada satu jabal di Madinah namanya Jabal Air. Jabal Air. Jabal Air. Jabal Air ni dekat Madinah. Ni yang Nabi tanda. Jabal Air ni, Bukit Air ni Nabi SAW tanda, iaitu tempat tanah haram. Dekat mana antara bukit tanah haram tu, antaranya ditambah Jabal Air. Jabal Air ni dekat Kubah tu, ni kadang orang perasan lah, kadang tak perasan. Dia ada bentuk satu macam unta yang tidur. Bukit tu macam unta tidur. Sebab itu dikenali sebagai Jabal Air. Dan Air ni kita jumpa banyak kali dah dalam surah Yusuf. Bila Allah highlight kalimah kafilah tu, rombongan tu, Allah akan guna kalimah Air. Maksudnya mereka datang dengan membawa unta-unta dia lah. Kafilah tu, dia dagangan tu dibawa dengan unta-unta dia. Okey, itu pertama lah. Okey, yang kedua, fasalatil Air ni, dia datang daripada kalimah fasal. Fasal kan kita tahu kan? Kalau wasal, sambung. Kalau fasal, terputus. Sebab tu orang Melayu kata fasal. Fasal 1, fasal 2, bab lah. Terpotong lah. Satu bab kan terpotong-potong. Dan kita pun sebut surah-surah yang berada di juzuk akhir tu, kita panggil sebagai surah mufassal. Surah yang terputus-putus kan. Dan dia ada mufassal awsat, mufassal saya lupa dah. Dia ada mufassal tawil, mufassal awsat, dan juga mufassal qasir kan. Dia yang terputus, pendek, panjang dan sederhana tu. Okey. Jadinya kalimah ni bila Allah kata fasalatil 'ir, kafilah ni dia nak bagi tahu bila kafilah ni dia keluar, dia terputus jalan. Terputus jalan ni maksudnya ke mana nak kata Okey. Kemungkinan. Saya minta maaf kalau saya salah, tapi yang saya faham kalimah fasal ni bila Allah kata ir ni kafilah ni dia dah terputus. Artinya dia dah tinggalkan daripada jalan utama. Maksudnya dia dah balik dah. Istilah ni sebab ni kita kena faham cerita surah Yusuf ni dia macam novel lah. Dia macam ada kalimah-kalimah yang dia tak sama dengan konteks ayat-ayat Quran yang lain. Konteks bahasanya berbunga-bunga. Macam kita bahasa penulisan akademik dengan penulisan cerpen kan berbeza kan. Jadi fasalatil 'ir ni seolah-olahnya unta ni bila dia dah tinggalkan Mesir dan dia pun kembali ke Palestin ataupun dia dah separuh jalan macam itulah. Dia dah tinggalkan laluan dia. Maka kata abah dia, Nabi Yaqub yang berada di Mesir ni, qala abuhum, kata Nabi Yaqub, anni la ajidu riha Yusuf. Dia kata aku mendapati ada angin Yusuf, ada bau Yusuf. Artinya Nabi Yaqub ni dia boleh bau daripada jauh. Itu antaralah kelebihan. Wallahu taala alam. Allah pun tak sebut jauh tu dekat mana. Dekat mana tempat unta ni dia terpisah, kafilah ni dia keluar. Dan waktu itulah Nabi Yaqub bau, wallahu taala alam. Okey? Cuma saya nak kalimah tu fasalatil 'ir tu nak ceritanya untuk kafilah-kafilah ni dia telah meninggalkan Mesir lah. Bila dia tinggalkan Mesir je, keluar daripada negeri Mesir, terus ayahnya dekat Palestin dah kata dah, saya bau lah, bau Yusuf ni. Macam tu. Okey, ayah kata pasal apa? Dia cerita pada isteri dan cucu-cucu dia. Kan anak-anak lelaki ni semua kat sana kan? Kat Mesir lagi ni. Sebab anak dia baru keluar dari Mesir ni. Kafilah tu baru keluar.
Ayah jaga Umar bercakap pula. Dia tak boleh macam cerita pekan. Cerita pekan dengan ibu dia makan telur tembakul kan. Yang mana apa tu, pinggannya jatuh, ibunya kata apa, saya pun tak ingat cerita tu. Yang batu belah batu bertangkup tu kan. Dia terus rasa petanduk, ni ada nasib tak baik. Itu tak boleh, itu kita. Yang ni dia Nabi, dia khusus okey. Kita macam tu kan. Jatuhlah, terpotong daging, terpotong jari. Alamak, anak saya ni kat mana? Dia pun dah. Itu alamat-alamat yang tak boleh lah. Okey, tapi ni ayah dia. Bila keluar daripada Mesir, terus ayah dia kata, ayah dia kat Palestin ni. Dia kata, saya dah terbau bau baju Yusuf. Dah bau Yusuf dah ni. Kita pun jadi pelik. Macam mana pula boleh bau Yusuf? Sedangkan anak tu dah lama dah tak balik kan. Mungkin sekarang ni kita boleh cam lah bau badan anak kita. Ni tahu baju siapa ni kita boleh cam. Ni expert ibu-ibu lah. Dia bau je, bunyi kaki turun tangga pun tahu siapa. Itu expert. Okey. Laula tufannidun, kata Allah. Laula tufannidun. Terus ayat dia kata apa? Sekiranya kalau kamu tak menuduh aku ni sebagai tufannidun. Tufannidun ni macam orang tak sedar. Maksudnya ayah dia tiba-tiba je cakap. Mungkin dia tengah duduk kat Palestin ni. Abang-abang ni tengah bawa balik daripada Mesir. Terus ayah dia kata, saya dah bawa Yusuf lah. Macam alamat lah. Kan dia minta abang dia pergi. Kan dia balik. Dia kata, saya macam bau Yusuf lah. Terus ayah dia kata apa? Kalau kau tak nak tuduh aku orang gila ataupun nyanyuk ni, kau percayalah. Sebab apa ayah dia kata macam ni? Sebab memang anak-anak dia ni mengatakan ayah dia ni dengan bahasa-bahasa yang kesat, bahasa-bahasa yang biadab. Jadi ayah dia sebelum kena cerca dengan anak dia, kena kecam, terus ayah dia kata apa? Laula antufannidun. Kalau kamu tak merasakan yang aku ni tak tuduh aku ni orang nyanyuk ke, orang gila ke, orang tak sedar diri ke, kau dengarlah cakap aku ni. Qalu, kata anak-anak yang ni, menantu-menantu ni, wallahi tallahi, demi Allah, innaka lafi dhalalikal qadim. Dia kata apa? Engkau ni memang keliru. Dia kata ayah memang keliru macam dulu-dulu juga. Kan kita nampak biadab tu kan. Maksudnya Nabi Yaakob ni dah boleh agak dah anak dia kata apa dah. Sebab itu dia dah awal-awal sebut, kalau kau tak rasa aku nyanyuk, kau mesti percaya. Tapi anak dia kata, taklah ya. Takkanlah, jauh lagi ni. Kan? Kita pun tak tahu khabar daripada sana, tiba-tiba ayah kata boleh bau Yusuf pula. Okay? Anak di Mesir. Yang ini adalah anak, bukan anak lelaki dia. Ini adalah menantu-menantu dia. Menantu dia dengan cucu dia. Kan keluarga dekat sini, ahli dekat sini adalah merujuk pada keluarga besar dia. Okey, yang lelaki-lelaki anak dia semua dah ke Mesir. Dia perintah pergi sana. Yang tinggal menantu. Menantu pun cakap macam tu. Kita boleh bayangkan kan. Saya ada dia insting lah ibu bapa kan. Ni pengalaman saya lah. Saya belajar taklah jauh. Kita belajar Terengganu je. Bila kita balik, sukalah buat surprise. Selalu yang paling excited arwah ayah saya lah. Dia akan surprise lah. Saya akan bagi tahu dengan abang, nanti ambil, biasalah sebelum subuh. Kita akan naik bas malam, sebelum subuh sampai. Bagi ambil. Ayah saya sekarang dia mesej, balik tak hujung minggu ni? Kita balik Terengganu jarang, saya sebulan sekali bawa balik. Ataupun 2 bulan sekali. Tapi ayah tanya, dia saja hint ni, dia tak tanya suruh balik. Balik ke minggu ni? Sajalah nak kumpul-kumpul, dia kata. Saya pun kata tak balik lah, ada assignment lah. Tapi kita faham kan perasaan ayah ni. Kita pun balik. Balik surprise. Dan saya akan balik pada hari Jumaat. Saya tak akan balik hari Sabtu. Sebab apa? Sebab Terengganu cuti hari Jumaat. Jadi kita balik pagi Jumaat. Dan tak ada orang akan suspect. Tapi, bila sampai je saya di Jalan Duta, ni bus stand dekat sana tu, yang sambut saya adalah ayah saya. Yang kita janji dengan abang ni, supaya abang pergi ambil. Tapi yang datang ayah. Kenapa? Sebab dia kata apa? Rasa-rasa macam kau balik, dia kata. Ayah rasa macam kau balik. Firasat ayah rasa. Lepas tu ayah confirm dengan abang. Betul ke, adik-adik saya panggil saya abang. Dia kata betul ke abang balik hari ni? Dah abang yang lain, Long Angang ni tak ni. Dia kata, abang balik. So ayah saya nak pergi ambil. Saya yang terkejut. Mula-mula nak kejutkan dia, saya yang terkejut. Sebab dia tu firasat tu boleh rasa lah. Dia kata insting tu kuat. Itu arwah ayah saya lah. Dan sampailah dia banyak benda dia rasa lah. Dia kata, abah rasa awak jadi macam ni. Abah rasa awak ke sini. Dan saya tak nafikan, semua firasat dia tu memang itulah yang saya dapat. Itu antara lah. Saya tak nafikan. Dan kita bukan nak membandingkan ayah kita dengan Yusuf ataupun Yaakob.
Tetapi ini adalah berdasarkan pengalaman. Kan ilmu orang-orang tua yang dia dah mengalami kehidupan tu lama dah dan dia boleh nampak, apatah lagi dia kenal anak-anak dia. Satu lagi bonding lah, sebab bonding tu rapat. Jadi dia boleh kenal kita luar dalam. Okay? Alright. Kemudian anak-anak menantu ni pun duk cerita ayat bapa dia ni dengan Nabi Yaqub alaihissalam. Sedangkan Nabi Yaqub ni Allah berikan dia kelebihan sampai daripada keturunan dia. Nanti saya tak sempat sentuh, ada beberapa ayat yang menunjukkan Nabi Yaqub ni Allah beri dia kemuliaan. Sampailah keluar keturunan dia tu Allah muliakan dan keluar daripada keturunan nabi-nabi. Tapi keluarga dia sendiri tak respect kepada dia. Dan kita sendiri bila kita baca ayat-ayat macam ni, kita tak rasa, mungkinlah ada orang mungkin duduk dalam satu keluarga yang anak-anak marah pada bapa. Kita pun rasa, kenapa anak saya buat saya macam ni? Mungkin kita boleh ambil pengajaran daripada kisah Nabi Yaqub alaihissalam. Dia Nabi, anak dia buat dia macam tu. Kan? Kita apatah lagi yang bukan Nabi. Ujian kita mungkin samalah dengan Nabi Yaqub alaihissalam. Tapi Yaqub tetap kata, sabrun jamil. Aku tetap sabar dengan sebaik-baik sabar. Okay? Baik. Jadi anak menantu pun marah kepada dia. Kemudian, falamma anja al-bashir. Maka ketika selepas itu datanglah pembawa al-bashir, iaitu pembawa berita gembira. Ini dah sekian-sekian waktu datanglah pembawa berita gembira, iaitu kalangan anak dia sendirilah. Allah Ta'ala menyebutkan kalimah al-bashir. Orang ni dikenali sebagai bashir, pembawa berita gembira. Pertama iaitu membawa berita Yusuf hidup. Dan yang kedua adalah menyembuhkan penyakit dan kesedihan Nabi Yaqub. Okay. Allah sengaja menggunakan istilah al-bashir, merujuk kepada abang-abang Nabi Yusuf daripada kabilah tadi tu, kafilah dagangan tu. Dia pun dah sampai ke Palestin, dia membawa kabar gembira kepulangan wujud hidupnya Yusuf alaihissalam. Alqahu ala wajhihi, maka dia pun meletakkan baju Yusuf pada wajah ayahnya. Fartadda basira, maka kembalilah melihat Nabi Yaqub alaihissalam. Qala, maka kata Nabi Yaqub, alam akul lakum. Dia kata, bukankah aku dah cakap dah. Kawan tu saja tu, aku dah cakap dah. Inni a'lamu minallah, sesungguhnya aku tahu daripada Allah. Allah bagi aku wahyu lah. Ma la ta'lamun, dan kamu tak tahu apa-apa pun. Okay, itu isyarat lah daripada Nabi Yaqub alaihissalam. Okay, dia ada beza lah tuan-tuan, firasat dengan adat lah. Kadang-kadang ada adat, kita tak nafikan, ada orang dahulu-dahulu ni yang membawa kepada khurafat. Okay, ada adat yang membawa khurafat. Oh, kamu tak boleh kahwin serentak. Satu pelamin tak boleh dua pengantin, dua pasang. Nanti mesti ada salah satu bercerai. Yang itu kita boleh nafikan. Oh, itu khurafat. Tak betul tu. Cerai tak bercerai itu takdir ketentuan Allah. Itu kita boleh betulkan. Tapi kadang-kadang kita teruskan, ada orang tua yang bertegas. Bila dia bertegas, akhirnya memang bercerai. Kita kena ingat. Tak, itu bukan menunjukkan dia betul. Tapi yang menjadikan dia betul adalah mungkin kerana doanya. Itu beza pula. Kadang-kadang ada orang tu, itulah tak dengar cakap orang tu, orang cakap. Kita kena yakin yang saya buat ni adalah betul. Tapi kalau berlaku juga, bukan sebab yang bapa betul. Tapi yang betul adalah kerana doa bapa. Doa ibu bapa adalah mustajab. Itu kita kena perbetulkan. Sebab apa? Ini berkaitan tentang kita punya i'tiqad kita, keyakinan kita kepada Allah Ta'ala. Okey. Kemudian, qalu, maka abang-abang Yusuf ni dah balik tu, dia pun kata, ya abana. Dia kata, wahai ayah, istaghfir lana dhunubana. Tolonglah ampunkan dosa-dosa kami ni. Inna kunna khati'in. Sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang melakukan kesalahan. Qala, kata Nabi Yaqub alaihissalam, Saufa astaghfiru lakum rabbi. Yalah, nanti aku akan minta pengampunan daripada Tuhanku untuk kamu. Allah menggunakan kalimah saufa. Saufa. Akan. Maksudnya pengampunan itu tertangguh. Yaqub tak memberi pengampunan macam Yusuf. Yusuf bila diminta, dia kata, yalah, saya maafkanlah. Dia kata, la tathrib, dia kata, la tathrib lakum al-yawm.
Dia kata, aku tak ada cecaan pada engkau, tak ada makan. Aku ampunkan dosa-dosa kamu. Tapi ayah dia pula, saufa astaghfir lakum rabbi. Nanti aku minta maaf. Maksudnya ada benda yang tak selesai lagi. Ada benda yang tak selesai. Ada benda yang tak lepas pada hati Nabi Yaqub alaihissalam. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Tuhan yang Maha Pengampun dan Tuhan yang Maha Penyayang. Okey. Dekat sini kemungkinan besar yang menyebabkan Nabi Yaqub ni dia susah memaafkan, ada sebahagian tafsir, saya tak ingat yang saya rujuk tu di mana, tapi dia mengatakan ini adalah membezakan kedudukan Nabi Yaqub dan juga Nabi Yusuf alaihissalam. Sebab di penghujung nanti Allah Ta'ala membenarkan mimpi yang dimimpikan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, iaitu dia kata apa? Ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar. Aku melihat 12 bintang, juga matahari dan bulan sujud kepada aku. Jadi sebahagian besar ulama tafsir kata apa? 12 adik-beradik Yusuf sujud, 11 adik-beradik Yusuf sujud pada Nabi Yusuf, termasuk ibu dan ayah dia. Sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nak tunjukkan kelebihan Yusuf ni menandingi daripada kelebihan ayah dia lah sebagai seorang Nabi. Wallahu ta'ala alam. Saya tak tahu tapi itu antaralah yang disebutkan oleh para ulama tafsir. Okay? Asy-Syamsu wal Qamar tu adalah merujuk pada ibu dan ayah dia. Tapi sebahagian ulama tafsir juga, antaranya Dr. dia hidup lagi ni, Dr. Naufal, dia menyebutkan dia syarah tafsir di Jordan. Dia kata dia tak melihat ayah dan ibu Yusuf ni akan sujud pada dia. Yang sujud adalah adik-beradik. Tapi itulah yang Allah Ta'ala sebut kan. Ada bulan dan matahari yang sujud kepada Yusuf AS. Dan ramai yang mentakwilkan ayah dan ibu dia yang sujud kepada Yusuf AS. Okay. Tapi ayah dia tangguh. Dia kata, nantilah saya minta maaf. Nantilah saya minta pengampunan daripada Allah Ta'ala. Adalah benda-benda yang terkesanlah di hati Nabi Yaqub AS. Okay. Ada yang menyebutkan, antaranya Abdullah bin Mas'ud. Dia tangguh ni bukan kerana ada marah. Tak. Dia maafkan anak dia. Tapi dia tangguhkan itu adalah dia nak minta pengampunan Allah pada hari esok. Hari esok tu merujuk kepada apa? Iaitu pada waktu sahur. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibn Kathir, pandangan daripada Abdullah bin Mas'ud. Tangguh tu bukan kata saya marah, tak. Tapi merujuk kepada dia nak minta waktu dalam tahajud dia. Wallahu ta'ala ala. Ini pandangan. Ini lebih rasional lah bagi seorang Rasul kan. Yang sentiasa memaafkan anak-anak dia lah. Okey? Baik. Kita ada 5 minit lagi. Sikit kan? Falamma dakhalu ala Yusufa awa ilaihi abwaih wa qala dakhulu Misr insyaallah aminin. Dekat sini apabila mereka semua dah berpindah daripada Palestin menuju ke Mesir. Ayahnya Yaqub datang, ibu-ibunya pun datang, anak-anak dia, menantunya, ipaduai, cucu-cucu semua dah keluar daripada Palestin menuju ke Mesir. Dan inilah asal usul kedatangan Bani Israel ke bumi Mesir. Pindahlah 12 suku kaum daripada Bani Israel ni menuju ke Mesir. Sebab itu Yaqub diangkat menjadi bapa kepada Bani Israel. Sebab dia pindah. Dan Yaqub ni dia wafat adalah di bumi Mesir. Okay? Dan nanti Musa pula dia akan keluar daripada Mesir. Okay. Saya tak sentuh yang ni lah ibu-ibu. Nanti kita akan jadi lebih panjang. Cuma saya share. Fakta yang saya dapat iaitu Nabi Yaqub dia berkahwin dengan ada 4 orang isteri. Okay, Nabi Yaqub ni dia kahwin dengan 4 orang isteri. Dia berkahwin dengan 4 orang isteri. Pertama namanya Laia, ataupun dalam bahasa Inggeris disebut sebagai Lih. L-E-A-H, tak tahu sebut macam mana. Lia, Lia. Okay. Dalam bahasa Arab sebut Laia. Yang kedua namanya Rahil.
ataupun kita sebut sebagai Rachel. Ada yang Rachel kan? Rachel. Yang ketiga namanya Balhah ataupun dikenali dengan nama Bilhah. Dia ni hamba sebenarnya, hamba kepada Rachel tu. Yang keempat adalah Zilfah. Zilfah ni pula hamba kepada Layya. Dia dulu ada sistem perhambaan yang boleh dikahwini. Okay? Dan bila dia berkahwin dengan hamba, dapat anak, maka hamba tu akan keluar daripada status hamba. Dia akan jadi merdeka. Dan ini pun berlaku pada Nabi SAW. Okay? Yang mana Nabi meninduri Maryam Kibtiyah, hadiah seorang hamba daripada Kibti Mesir, lahirnya anak daripada Maryam Kibtiyah ni, akhirnya Maryam Kibtiyah menjadi wanita yang merdeka. Okey, baik. Daripada isteri-isteri ni, maka lahirlah anak-anak ni, yang 12 orang ni. Yang mana kalau daripada Lia, dia dapat 6 orang anak. Rabil, Syamum, Lawi, Yahuzah, Yasakir dan Zabalun. Manakala daripada Rachel pula, lahirlah Yusuf dan Bunyamin. Kemudian daripada Bilhah, lahirlah Da'an dan Naftal. Kalau daripada Zulfah, lahirlah Jad dan juga Ashir. Ini antara pada disebutkanlah dalam kitab-kitab ni. Baik, benda ni tak penting, tapi sekadar maklumat sahaja. Kemudian, daripada Lawi, okey, tuan-tuan tengok daripada Lia, dia dapat anak lelaki namanya Lawi, abang kepada Nabi Yusuf. Lawi ni pula, dia tak Nabi tetapi datang daripadanya keturunan Nabi, iaitu Nabi Musa. Musa keluar daripada keturunan ni. Kemudian keluar Harun. Kemudian keluar Ilyas dan Ilyasa. Ilyas dan juga Ilyasa. Kemudian, adik-beradik dengan Lawi ni nama Yahuzah. Anak kepada Lia ni pula, dia lahirnya Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan juga Nabi Isa. Adik-beradik dengan Nabi Yusuf iaitu Bunyamin, keturunannya keluarlah Nabi Yunus alaihissalam. Okay, ini antaralah susu galur keturunan Bani Israel. Okay, sekadar maklumat sahaja. Yang mana ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang Nabi Yaqub ni, anak-anaknya itu adalah 12 Nabi. Ini adalah pandangan yang tertolak. Contoh kita tengok pada ayat, kita tutup dekat sini Tengok pada ayat yang ke-163. Ayat 163. Surah An-Nisa, surah keempat, ayat 163. Surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 163. Okey, surah 4, ayat 163. Allah menyebutkan, Inna awhayna ilaika. Sesungguhnya kami telah wahyukan kepada kamu, wahai Muhammad, kama awhayna, seperti mana kami wahyukan kepada ila Nuh, kepada Nabi Nuh AS. Allah sebut nama Nuh. Sebab apa? Nuh adalah Rasul yang pertama. Nabi pertama Nabi Adam. Rasul pertama adalah Nabi Nuh. Wan nabiyyin min ba'dih, dan nabi-nabi setelah itu. Depan Nuh tu ada beberapa nabi yang kemudian. Sampailah kepada zaman Ibrahim. Ada nabi-nabi dekat situ. Nabi Idris, Nabi Lut dan sebagainya. Wa auhayna, dan kami wahyukan ila Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim, wa Ismail, dan juga Nabi Ismail, wa Ishaq, dan Nabi Ishaq, wa Yaqub, dan juga Nabi Yaqub, wal asbat. Dekat situ. Asbat dekat situ merujuk kepada, asbat ni dia datang daripada kalimah as-sabtu. As-sabtu, sin bata. Ini bukan Sabtu hari Sabtu kadang-kadang orang pun kaitkan pula, patutlah namanya Sabtu. Sebab bukan. As-sabtu ni dia bererti pengembangan, berkembang. Dan merujuklah kepada anak dan cucu Nabi Yaqub. Sebab apa? Anak cucu ni bererti mengembanglah, keluarga tu membesar. Okey. Asbat merujuk kepada 12 keturunan dia. Sebahagian ulama tafsir kata asbat ni 12 ni adalah rasul ataupun nabi. Pandangan ni saya tolak lah. Bukan saya tak berautoriti. Tapi daripada pembacaan saya bersetuju dengan para ulama yang menolak. Sebab apa? Kalau kita tengok daripada awal, takkanlah seorang nabi perangainya dengan hasadnya, dengan nak membunuh adiknya, kan? Kemudian menipunya pula,
kemudian dengan kasar dengan bapa dia, dengan maki hamun, dia biadab dengan ayahnya. Saya rasa ini bukan sifat Nabi, kan? Bukan sifat Nabi. Cuma Allah Taala sebut dekat situ, asbat dekat situ adalah nak bagi tahu keturunan inilah keluarnya nabi-nabi lepas itu. Okey, sebagian ulama tafsir yang tolak pula, dia kata apa? Nak menunjukkan perangai Bani Israel tu ada dekat ni, dekat 12 orang ni. Yang baik memang baik macam Yusuf. Yang jahat mungkin jahat macam yang ni. Okey? Yang tu keturunan dia. Saya cubalah tengok. Kekal ke tidak 12 keturunan ni sampai hari ni? Sebab saya pernah tengok ada yang teori-teori konspirasi ni, dia kata apa? Ada yang Yahudi jaga bank. Apa nama dia? Apa? Rothschild lah, apa benda yang jaga muzik lah. Saya cubalah nak tengok betul ke perkaitan tu, saya tak jumpa lah. Saya tak tahu. Sebab dia kata memang mereka ni jaga keturunan dia dan setiap orang ada cabang-cabang dia. Wallahu a'lam, saya tak tahu. Saya cuba cari tapi tak jumpa lah sumber-sumber yang diyakini. Sumber-sumber yang konspirasi Israeliat tu banyak lah. Cuba yang betul-betul saya tak pasti. Bukan Yahudi. Yang Zionis tu ya. Yang itu pun ada asal usul dia. Dia bukan ya, betul. Betul. Okey, kemudian wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman. Yang ini adalah anak-anak daripada asbat tu. Anak-anak daripada asbat. Wa ataina Dawuda Zabura, dan kami telah memberikan kepada Nabi Daud adalah kitab Zabur. Okey. Okey, yang ini pun saya kena tengok konteks ayat tu diturunkan. Mesti ada sebab kenapa Allah susun awal Nabi Isa tu kan. Jadi dekat sini, Nabi Yusuf tak diketahui makamnya di mana. Kita pun tak tahu di mana makam Nabi Yusuf AS. Walaupun akhir penghujungnya di Mesir, tapi tak tahu di mana. Namun dalam hadis yang sahih menunjukkan Nabi bertemu dengan Nabi Yusuf di langit yang ketiga pada peristiwa Isra. Dan di situ kita boleh faham keadaan Nabi yang kita pernah cerita pada Isra Mi'raj dulu. Langit pertama jumpa dengan Nabi Adam. Sebab apa? Seperti mana Adam keluar daripada syurga, Nabi SAW pun keluar daripada Mekah. Kemudian berjumpa dengan Nabi Isa dan juga Nabi Yahya. Sebab apa? Dua Nabi ni dibunuh oleh Bani Israel, marah. Yahya dibunuh kerana wujudnya Isa yang menjadi harapan kepada Bani Israel. Dan Isa pun dibunuh oleh Bani Israel kerana apa? Tak meneruskan agama Bani Israel, tapi membawa kitab yang baru, tumbuhnya agama Nasrani. Menunjukkan kepada Nabi SAW, Nabi ini akan diancam bunuh oleh bangsa Arab. Dia sendiri akan berperang dan akan diancam bunuh. Kemudian Nabi jumpa dengan Nabi Yusuf AS. Kemungkinan besar Allah nak tunjukkan kepada Nabi, rentetan susah kamu ni, ujian kamu ni sama macam Yusuf AS. Cumanya saya tak jumpa dekat Nabi Idris. Nanti insya-Allah tuan-tuan, kalau kita ada kesempatan, saya pun Allah rezekikan masa, saya akan cuba baca berkaitan di antara pertemuan Nabi SAW pada Isra Mi'raj tu dengan Nabi Idris AS. Dia antara cerita Nabi Idris yang banyak Israeliat dan banyak cerita yang kita tak tahu. Okay? Saya ada beli satu kitab kisah-kisah Nabi daripada Al-Quran ni yang sahih. Saya cuba dapatkan. Saya dah beli dah. Cuma tak baca lagi. Dia ada tiga jilid. Nanti saya akan baca. Cuba saya nak study tentang Nabi Idris AS. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita masa. Tak dapat selesai juga hari ni. Tak apa, tak rushing. InsyaAllah kita akan jumpa nanti kesempatan akan datang. Kita akan selesaikan. Dan mungkin kita akan sentuh-sentuhlah babak-babak yang lain. Ataupun topik-topik yang berkaitan dengan Nabi Yusuf AS. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan mungkin ataupun tidak? Kalau tidak ada, kita berhenti dekat sini. Semoga ada manfaat insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.